Kita lihat bahawa untuk sihir syirik ni mungkin orang dulu menghantar sesuatu nak bagi orang tu susah dan sebagainya kan, tapi jangan kita lupa untuk waktu peredaran zaman sekarang pun masih lagi berlaku sihir dan juga syirik itu juga. Ini keadaan yang sangat-sangat kritikal dan saya teringat tadi yang disebutkan keadaan yang terjadi kepada kita ni mungkin dilakukan oleh orang yang terdekat, orang kata musuh dalam selimut. Jadi kita nak terus memperkenalkan tetamu kita hari ini, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga Ustaz Dr. Rusdi Ramli, pengamal pengubatan Islam. Okey, baik Datuk. Terima kasih terlebih dahululah kerana sudi datang dekat MHI ni. Saya rasa gembiralah bila dapat lihat Datuk ni sekali lagi kan. Kita mungkin dah selalu juga berjumpa. Sebab apa? Sebab hari demi hari kita tahu bahawa peristiwa kesakitan yang Datuk alami itu tidak sedikit pun melunturkan, melemahkan semangat Datuk untuk terus berdakwah dan sebagainya. Jadi hari ini untuk penonton Malaysia hari ini secara eksklusif kami nak bawakan pada hari ini, hari Khamis ini, perkembangan kondisi terkini Datuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada TV3, terima kasih kepada MHI kerana undang saya ke program pada pagi ini. Saya masih lagi dalam proses rawatan baik secara moden dan juga tradisional. Semalam saya dapat kunjungan daripada pegawai daripada Institut Pendidikan Kesihatan Malaysia dan pada petang ini juga saya akan dapatkan rawatan daripada sebuah hospital universiti di Kuala Lumpur lah. Dan rawatan untuk tradisional, rawatan Islam diteruskan macam biasa. Dan macam biasa saya masih lagi boleh mengajar, boleh ceramah walaupun dalam keadaan syukur pada Allah. Saya ingat satu perkataan yang Datuk selalu sebut. Salah satu ubat Datuk kekal berada di sini memberikan ceramah adalah mic. Mikrofon. Jadi ada orang tanya mikrofon tu nak kena rebus dulu ke apa? Tak perlu. Kita akan berdakwah hari ini, alhamdulillah. Itu mungkin ramai yang tertanya kan, mungkin ada yang memikirkan pengubatan Islam ni satu yang memang usaha dan ikhtiar, tetapi bila bercakap tentang pengubatan moden ni lepas MRI dan orang kata pembedahan dan sebagainya, tiada sebarang diagnosis setakat ini dapat dikenal pasti ke Datuk? Saya buat MRI dah 5 kali ya. CT scan, X-ray tu dah tak tahu berapa kali dah. Kemudian skop atas bawah semua dah banyak kali dah. Dan tidak dapat satu jawapan yang sama. Kalau kita pergi yang ni dia cakap ini, pergi yang ni cakap yang ni. Jadi kita maknanya tidak ada satu jawapan yang konsisten di dalam setiap satu ujian. Sebelum kita bersama dengan Ustaz Dr. Rusdi, saya nak tahulah antara kronologi bagaimana agaknya Datuk boleh terkena sihir, perbuatan yang tidak senonoh inilah. Sebab difahamkan bukannya dalam tempoh terdekat ni, tahun 1997 lagi. Masa tu anak saya baru seorang. Saya masa tu dia muntah darah. Saya balik pada kuliah subuh, muntah darah. Daripada besen kena tadah dengan baldi. Kemudian pergi ke hospital, doktor cakap jangkitan virus saja. Dan bila balik ke rumah, saya tak boleh pakai baju, tak boleh makan, sakit. Dan daripada dada saya ni keluar macam miang-miang rebung yang warna-warni itu. Cantik. Jadi siapa yang nak rasa cantik badan dia, mintalah kena santau. Cantik sangat dia. Tapi memang sakit. Dan saya tak boleh makan hampir sebulan sakit pada masa itu. Kemudian hikmahnya, bila saya sakit, saya jumpa orang sana, jumpa orang sini. Sakit-sakit, saya belajar perubatan. Kalaulah saya tak sakit hari itu, saya tak ambil kisah pun tentang perubatan. Kerja saya mengajar aja. Tapi bila orang ni cakap tak boleh, orang ni cakap, saya kata, satu ustaz cakap pada saya. Allah yarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus. Dia kata, Kazim, kamu ubat diri kamu sendiri, pergilah. Aku tak nak ubat kamu dah. Jadi saya belajar sampai ke Baling, sampai ke Bangga Datuk, sampai ke Sik, untuk saya belajar tentang perubatan Islam tradisional Melayu dan sebagainya. Jadi setiap satu benda yang berlaku pada saya tu, saya jadikan ada benda lain Tuhan nak bagi. Salah satunya Tuhan bagi ilmu perubatan. Cuma ada orang tanya pula, ustaz mengajar orang sakit, ustaz merawat orang sakit. Tiba ustaz pun sakit. Doktor sakit jantung pun sakit jantung. Doktor gigi pun sakit gigi ke. Datuk ni memang seorang yang sangat-sangat kuat, kental orangnya, masih dalam perjuangan berdakwah. Tapi kalau kena ke orang lain ni, tak boleh dijanjikan adakah kita pun boleh kuat seperti Datuk. Dr. Rusdi, setaku sebagai pengamal perubatan Islam, melihat keadaan situasi dihadapi oleh Datuk, apakah sebenarnya yang sedang berlaku dan adakah ini satu situasi yang akan orang kata melarat dalam jangka masa panjang lagi? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada TV3 dan saya rasa amat tak sangkalah pada pagi ini saya dapat bersama dengan Datuk Kazim yang selama ni cuma tengok kot TV dan sebagainya lah. Alhamdulillah.
Jadi dia secara ringkaslah. Jadi dia apa hal pun di dalam Islam apabila kita menghadapi dugaan daripada Allah, termasuklah sakit-sakit yang kadang-kadang kita tak pasti sebab dia. Sebab sakit ni kadang-kadang sebab fizikal dan banyak juga penyakit berlaku ekoran daripada penglibatan makhluk halus, jin dan syaitan ni. Jadi tugas kita sebagai seorang Islam, bila kita sakit, kita mesti berubat. Jadi kalau macam Datuk Kazim, dalam pandangan saya lah, kalau dah pergi MRI dan sebagainya belum dapat dikenal pasti sakitnya, kita mesti berubat dengan kita kembali kepada pengubatan Islam yang banyak dijelaskan oleh para ulama dalam mencari kita punya penyelesaian itulah. Sebab dia memang ada penyakit yang kadang-kadang kita tidak tahu punca dia dan kita cuba berikhtiar. Kalau Datuk Ustaz Kazim Elias sendiri apabila terkena sihir, perbuatan syirik ini, Datuk lihat sendiri ada keluar jarum di perut dan sebagainya. Lepas tu ada abu, gambar dibakar dan sebagainya. Itu yang kita nampak. Ustaz pula, bagaimana kalau kita nak tahu yang perbuatan yang kita tidak nampak tetapi sebenarnya kita ni disihir ataupun disantau? Dia biasanya benda-benda yang selalu kita anggap sebagai sakit yang berpunca daripada penglibatan jin dan syaitan ni, bila penyakit-penyakit yang macam kita kata macam ada unsur misteri lah, macam yang baru disebut tadi, macam keluar jarum, benda-benda yang pelik-pelik ni yang memang yang doktor pun tidak dapat nak terangkan sebab-musabab dia. Jadi tidak mustahil dia ada kaitan dengan permainan sihir orang kepada kita lah. Jadi sebab tu kalau kita tengoklah, sebenarnya Datuk Kazim ni lebih reti lagi. Macam doa, sebab itulah dalam Islam kalau kita tengok memang Nabi SAW memang dia dah bekalkan macam doa-doa pendinding diri supaya kita dah tak terkena lah. Baik. Macam Datuk surah ayat Hud 56 tu masih diteruskan setiap hari kan. Fazli pun baca juga. Alhamdulillah. Dan saya rasa memang Datuk Kazim ni dia ada kekuatan rohani dia. Jadi mungkin benda tu nak cuba tapi dia terus dapat. Datuk, kami nak tanyakan juga, difahamkan baru-baru ni ada seseorang individu ni yang tampil meminta maaf. Betul ya? Betul. Setakat ni 6 orang. 6 orang. Ya. Setakat ini dengan perkembangan ini, adakah dengan orang kata pengakuan ini dapat Datuk melihat di manakah asal usul datangnya sihir ini? Dan adakah informasi ini boleh membantu Datuk untuk mencari jalan penyelesaian secara pengamal atau amalan Islamnya? Ya. Yang pertama mendatangi saya minta maaf pada tahun 2001. Setelah yang kena santau tu, suami isteri datang minta maaf. Okey, saya maafkanlah. Saya kata tak ada simpan, memaafkan kau dengan abang dunia akhirat. Datuk tanya tak, minta maaf tu suami isteri tu, adakah disebabkan mungkin dia ada terima balasan ke apa ke, disakit ke apa, menyebabkan saya pun tak tahu. Tak ada tanya pula apa yang datang, tak ada. Padahal saya tahu dia sihirkan saya dah lama. Tapi saya tak tegur dia, nyembang dia. Saya tak tanya pun kau sihir aku ke, tak ada. Sebab saya tak nak ambil kisah. Tapi bila dia orang datang jumpa saya minta maaf, saya kata saya dah tahu lama dah kak. Lama dah tahu. Terkejutlah dia. Saya kata saya tak marah pun. Terima kasihlah. Dia peluknya saya, malah dia jadi pelajar saya lepas itu. Suami isteri. Jadi tak ada saya nak simpan dalam hati ke. Kali kedua datang 3 laki-laki pula. Dia kata dia pun sihirkan sebab kami nak halau ustaz lah, macam-macam lah. Tak apalah, sekarang pun dengan sebab awak semua buat sihir halau, saya dah beli rumah baru. Kalau tidak duk motor kecil je kan. Sekarang dah ada rumah, alhamdulillah, terima kasih. Dan yang terbaru yang inilah, yang bila kaki saya tak operate tu, bila yang tu datang minta maaf. Dia kata dia cuma disuruh saja. Dan saya tak tanya pun siapa yang suruh awak. Saya tak nak beritahu pun. Tugas saya ialah merawat, bukan tugas saya untuk musuh dengan orang. Kalau orang tak suka dengan saya, itu masalah dia. Jadi bila dia datang, dia kata saya minta maaf, saya hanya disuruh untuk bakar gambar ustaz dalam bekas abu mayat. Dia kata, orang tu kata bakar ni tolong Ustaz Kazim daripada musuh. Padahal dia untuk saya. Jadi saya kata tak apa, baliklah. Dan saya tak tanya pun siapa yang paksa awak, suruh awak, upahkan awak untuk bakar. Saya tak nak beritahu. Bila diperlakukan bertubi-tubi seperti ini, apakah perasaan Ustaz? Dan mungkin bagaimana Ustaz sendiri mencari kekuatan walaupun berdepan dengan seseorang yang mengaku ni, Ustaz tetap lembut hati, berbaik dengan individu? Sebab saya jahat. Saya banyak dosa. Jadi saya anggap ini semua penebus dosa saya. Walaupun sampai sekarang saya tak boleh tidur. Semalam doktor tanya, Ustaz berapa lama Ustaz tak boleh tidur? Saya pun tak ingat berapa lama saya tak tidur. Yang pastinya bertahun-tahun. Satu malam tak tidur langsung. Tak tidur langsung. Jadi bila saya tak tidur,
Mungkin dia efek pada jantung, efek pada darah saya, darah gula dalam darah dan sebagainya. Mesti ada efek. Tapi besok macam hari ni kan, semalam saya tak tidur. Saya sampai di KL dalam pukul 1 pagi. Sampai sekarang saya tak tidur. Tapi boleh saya saja bercakap ya. Saya bersyukur tentang situ. Dia tak menjejaskan saya punya kudrat untuk saya bekerja besok paginya. Selama saya rasa lebih daripada 5-6 tahun lebih lah. Yang langsung tak boleh tidur. Bila Datuk kata Datuk tak mau tahu pun siapa yang menyihir Datuk dan sebagainya, sebab ada baru-baru ni itulah ada lakaran ukiran 4 orang individu yang menghantar sesuatu kepada Datuk. Saya percaya Datuk tengok macam tak nak ambil tahu pun dan sebagainya kan. Ustaz, kita nak tahulah kan proses-proses untuk penyembuhan sihir dan juga syirik ini mengambil masa yang begitu lama sekali ke ataupun macam tak ada kesudahan ke atau bagaimana? Dia dalam pandangan saya lah, dia selama mana dalam hidup kita di dunia ni, manusia ni dia ada sifat dengki, iri hati. Kita sebagai manusia maka tidak akan berakhirlah macam perbuatan manusia ingin menyihirkan orang, dan begitu juga tak akan berakhir kalau dalam contoh di Malaysia pun ada tempat-tempat yang memberi khidmat. Memberi khidmat sihir ni sini ada tak boleh nak sebut dalam negeri mana, tapi memang dalam research kawasan memang ada tempat-tempat orang yang menawar, kita bayar duitnya dia akan buat apa saja. Jadi benda tu akan berterusan lah orang kata, benda tu sebab ada sifat dengki, tak senang dengan orang, mungkin tengok populariti Datuk Kazim ke populariti, jadi benda tu dia tak akan berakhir. Dan dalam Islam memang bila kita terkena penyakit misteri lah yang mungkin ada kaitan dengan sihir, memang kita kena berubat dan kita wajib berubat lah. Lebih lagi macam Datuk sendiri yang dah pun terkenal, macam orang cakap nak sihir apa semua ni memerlukan gambar dan sebagainya kan. Itu salah satunya kan. Jadi daripada satu segi tidak bermakna kita ni orang yang macam jaga sembahyang, jaga puasa, jaga wirid, kita tak terkena sihir. Benda ni kita tetap. Jadi memang kita kalau di Darussyifa, Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin mengajar kami, macam sebagai pengamal kami memang kena sentiasa mengamalkan doa-doa pendinding. Everyday lah kita kena jadikan wirid lah untuk mendinding diri kita. Sebab ustaz ke tak ustaz ke, tok guru kan memang tetap terbuka jalan untuk terkenal. Jadi kita kena beringatlah. Dan dalam ujian macam ni lah, macam Datuk kata, dalam ujian macam ni lah kita akan selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula dia punya rahmat ni dalam dunia ni. Saya pasti ramai yang mendengar penceritaan Datuk sendiri kan, pun ada juga di luar sana yang mengalami situasi dan masalah yang sama secara berterusan. Jadi untuk dikatakan sihir ni, adakah terdapat kesudahannya? Adakah terdapatnya satu penyelesaian jangka masa panjang bagi mereka yang mungkin tertanya-tanya sehingga ke hari ini bila mendengar penceritaan Datuk sendiri? Ya, Al-Quran itu kekal sampai kiamat. Sesuatu yang ada dalam Quran juga akan kekal sampai hari kiamat. Sebab itu dulu ada teori mengatakan bahawa laki-laki akan pupus lagi 100 tahun. Nampak benar nipunya. Sebab dalam Quran sebut laki-laki dan perempuan. Bila Quran kata ada laki dan ada perempuan, sampai kiamat ada laki dan perempuan. Bila dalam Quran sebut adanya sihir, sampai kiamat akan ada orang yang mengamalkan sihir. Jadi Allah sebut dalam Quran, allazina yasuduna nas sama amma atahumullah min fadlih. Orang yang melakukan hasad dengki kerana iri hati kepada apa yang dapat pada orang lain. Maka selama mana ada perasaan iri hati, selama itulah adanya sihir. Jadi ada tak kesudahan dia? Saya sebutkan tadi, doktor sebutkan tadi. Kena ada satu undang-undang untuk menghukum orang yang mengamalkan sihir. Sekarang ini tidak ada undang-undang yang nak menghukum orang yang pukau, orang yang memisahkan suami isteri, orang yang menjahanamkan bisnes orang lain, orang yang mendatangkan kesakitan pada orang lain, malah ada sihir yang sampai tahap membunuh. Sebab itu dalam fiqh, hukum pengamal sihir ini wujud dalam hukum undang-undang qisas. Kalau dia menyihir orang sampai tahap membunuh orang itu, maka wajib dia dihukum bunuh. Kalau dia menyihir tidak sampai tahap kepada membunuh, maka dia kepada ta'zir, kepada pemerintah. Selagi mana tak dibuat undang-undang ini, selama itulah sihir akan bermaharajalela. Kalau engkau tak boleh cari dalam negara, dia akan pergi kepada orang yang tidak faham Islam, dia mengamalkan sihir. Sebab sihir bukan hanya berlaku di kalangan orang Melayu. Sebab ada kata, Ustaz, apa pasal sihir ni Melayu je Ustaz? Saya pernah merawat orang Sing yang kena sihir. Saya pernah jumpa orang India yang kerasukan. Yang jadi tak ingat. Jadi jangan kita kata bahawa sihir ni berlaku dekat orang Melayu je. Salah faham. Salah faham yang saya lihat sini ialah dia kata sihir tidak wujud. Mana boleh tidak wujud? Ada 30 ayat dalam Quran menceritakan tentang sihir.
Kalau awak menolak ayat tentang sihir, awak telah menolak ayat tentang Al-Quran. Hukumnya boleh jadi kafir. Menolak dia. Tetapi kita tidak boleh mengamalkan sihir. Kita tidak boleh menjadikan sihir sebagai satu amalan kita. Yang tu yang salahnya. Percaya sihir tu wujud. Wajib percaya. Sebab Nabi kena sihir, isteri Nabi Hafsah kena sihir. Dan sihir sudah daripada zaman Nabi Musa lagi. Betul. Datuk, mungkin saya nak ambil kesempatan sikit ni, Datuk. Saya nak Datuk boleh kongsikan apa mungkin amalan untuk kita nak kuatkan semangat kita. Ayat pendidik apa yang sepatutnya harus ada pada kita ni? Sikit, Datuk. Sikit. Saya selalu ambil ayat yang baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Itu saja, mana saya pergi saya baca doa ni. Mudah-mudahan Allah pelihara. Insya-Allah. Ya. Amin. Dengan itu kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Dr. Rushdie Ramli sudi meluangkan masa memberikan kita kupasan yang agak menyeluruh ini, bagaimana kita boleh melihat perspektif dan persepsi yang lebih positif walaupun kita didatangi dengan musibah seperti ini. Betul, dan saya mewakili semua tim dan juga semua penonton Malaysia hari ini mendoakan kesihatan Datuk, kesihatan Datuk berpanjangan lah dan teruskan berdakwah insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Terima kasih Datuk dan juga Ustaz.